Di hari ini kita sambung lagi lah ya. Kita masuk balik kepada penghalusan pengkupasan sajian secara lebih terperinci di antara rukun-rukun haji ya, rukun haji yang telah pun minggu sudah kita menyentuh secara perinci tentang rukun yang pertama, niat dalam ibadat haji ya, kita dah perinci kan. Dan hari ini kita masuk pula kepada membicarakan tentang wukuf. Wukuf kita dah sebut, tapi kita perhalusi baliklah yang berkaitan dengan wukuf di Arafah ya. Jadi perkara yang paling penting adalah kita memahami lebih dulu wukuf adalah merupakan ibadat haji, rukun haji yang maha penting, yang terpenting. Baik, kita sentuh mula, kita dah faham dulu apa dia wukuf ya. Wukuf ni kita kena berada di daerah, satu kawasan daerah namanya Arafah ya. Arafah itu artinya wukuf, artinya diam tetap di satu tempat, berhenti diam tetap di satu tempat dengan ada maksud yang tertentu. Itu makna wukuf. Seperti yang kita faham sekarang, ibu-ibu dan bapa sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, sesedari yang berada dalam masjid kita yang mulia hari ini sedang berwukuf di dalam masjid Al-Jami'ul Badawi. Maknanya ada tujuan kan? Ada mari ini ada tujuan. Ya. Antaranya kerana untuk mengikuti kursus asas haji mingguan. Ya, itu kita ambil faham begitu. Tapi dalam ibadah haji kita berhenti tetap berada di tempat namanya Arafah, satu daerah ya di Saudi namanya Arafah. Tempat tu dengan jarak Masjidil Haram lebih kurang 25 km. Ada 25 km jarak dia ya? Jadi kita kena keluar daripada Mekah lah. Untuk nak ambil ibadat ni, untuk nak mengerjakan ibadat wukuf ni, kita wajib kena keluar daripada Makkahul Mukarramah menuju ke satu kawasan daerah namanya Arafah. Ya, bila kita keluar tu? Kita keluar pada tanggal 8 Zulhijjah. Ya, kita keluar pada tanggal 8 Zulhijjah. Boleh keluar awal lagi ke? Keluar awal boleh, tapi Arafah dia tak buka, tak boleh masuk. Arafah ni dia tutup, semua dia tutup, ada guard jaga daerah tu. Nah, jadi pada tanggal, sebab ada kemah, bila ada kemah-kemah, bilik-bilik ayak sudah dipasang, paip-paip ayak tu, kepala-kepala ayak dipasang, kepala paip dipasang, apa semua tu, kena jagalah takut orang masuk curi ke apa begitu begini. Lepas pada tu dia buka, tak ada apa, adalah kita nak pergi melawat apa boleh lepas tu. Bila terlibat dengan wukuf ni, maknanya 1 bulan sebelum wukuf di Arafah, kawasan Arafah itu sudah dimulalah pekerja-pekerja Saudi akan mula memasang kemah-kemah ya, mensiapkan bilik-bilik ayak, tandas-tandas awam semua dia siap, maka dia kawal rapi. Dia kawal rapi. Ya. Nak masuk Arafah tu pula kita kena bayar. Kena bayar dia punya, kita kata macam, kita kata nak kena bayar dia punya permit lah. Bayaran permit dia kita kena bayar untuk masuk ke Arafah. Jadi jemaah haji Malaysia tak payah, kita dah semua tabung haji ada benda tu, kita dah bayar siap dalam 15,000 tu, semua masuk dalam tu dah. Jadi kena bayar ya. Macam orang tempatan sendiri tinggilah nak bayar lah. Satu orang nak masuk Arafah pergi wukuf, dia kena bayar 2,000 rial. Main tu. Kita jemaah Malaysia tak bayar lah, tak banyak tu lah, korang lah. Kita ratus-ratus ya. Tapi kalau jemaah tempatan, dia tak mau galak orang tempatan ambil haji. Nampak tak? Dia tak mau galak orang tempatan ambil haji, penuh kita nak isi, tak boleh orang luar lah. Jadi rakyat tempatan, orang tempatan tidak digalakkan untuk mengambil haji. Tapi kalau nak ambil haji juga, dia nak buat haji juga,
dia kena bayar permit dia sebanyak 2,000 rial. Nampak tak? Sebab tu biar orang nak buat upah haji, orang nak buat upah haji, saya ambil 3,500. 3,500 Pasal apa 3,500? Dia orang nak buat tu orang tempatan nak buat tu. Haji badan tu yang nak buat tu orang tempatan. Nah? Orang tempatan kalau nak buat haji, nak masuk Arafah kena bayar 2,000. Masa tu kalau dia tengok upah haji 2,800, 2,500, itu saya pun tak tahu. Saya nak kata bohong dah lah. Tapi kok mana dia buat? Macam mana nak buat lah? Permit orang tempatan nak kena buat badan haji, dia nak masuk dalam daerah Arafah tu dia kena bayar 2,000. Jadi kalau kita dia ambil upah 2,500, dia nak kena sewa kemah lagi. No? Kemah satu hari nak kena bayar 1,000 lebih no? Kemah tu 1,000 lebih. Nampak tak ya? 1,800 tu dah nak bayar dari masuk Arafah 2,000, kemah 1,800 3,500. Saya ambil 3,500. Pun orang tak betul betul kan di mana-mana dah. Dia kata betul sebab saya upah haji saya, orang yang buat upah saya di Mekah tu, orang-orang tu adalah pekerja di Arafah. Nampak? Syarikat-syarikat yang bertugas bekerja di Arafah. Jadi kaki tangan dia masuk tak bayar tinggi Nampak tak? Pasal syarikat punya. Kalau orang tempatan, orang biasa tak ada kena syarikat nak buat upah haji kena bayar 2,000. Itulah cerita tuan lah. Dia orang tanya pasal apa mahal sangat Ustaz. Pasal upah permit dia tinggi. Dia pun nak kena sewa kereta lagi, makan lagi. Nampak tak? Kemah lagi. Kalau 2,500 ambil upah haji, Allah tak tahu apa dia buat, tak tahu lah. Dia naik bas, dia pusing satu orang balik. Tahu lah aku buat upah haji lah. Tak tahu. Kacau lah. Jadi 3,500 tu pun dah tak betul juga dia kata. Tapi saya, orang-orang saya ambil yang mana mereka ni adalah mereka ni guru agama ni, tapi mereka bertugas dengan syarikat. Syarikat-syarikat ni pula ada hubung kait dengan Arafah. Jadi pekerja-pekerja dia tak ada masalah. Nampak ya? Itu dia antara. Jadi kita kena masuk diukur di Arafah. Kita balik kepada sini sedikit situasi sebentar tadi ni. Berada di Arafah walaupun satu saat, walaupun saat sangat dia pijak Arafah tu, tapi waktu dia nak pijak tu yang boleh dapat haji apabila gelincirnya matahari berpertengahan langit. Dengan arti bahasa lain, masuklah waktu zuhur. Masuk zuhur tu, dia pijak Arafah tu dapat haji lah. Tak payah duduk lama-lama. Nampak tak? Tapi dia kena tunggu lama lah. Duduk afdal. Semua hidup sekali bukan Nabi pula. Semua hidup sekali. Duduklah sehari pada tanggal 9 tu, 9 bulan Zulhijjah, duduklah di kemah kita sepanjang hari daripada subuh sampai dah maghrib. Sebab maghrib kita akan keluar daripada Arafah. Masuk maghrib, mulalah para jamaah haji yang telah pun mendapat haji akan meninggalkan bumi Arafah secara beransur-ansur. Marilah bah-bah beratok susun beribu-ribu bah, bawa jamaah daripada Arafah bergerak pergi ke Muzdalifah. Tempat yang kedua sesudah Arafah adalah Muzdalifah. Nampak sikit gambaran dia tu. Nampak ya? Seolah-olah macam duk ada di Mekah dah ni. Jadi bila kita di Arafah tu pada tanggal 9 Zulhijjah, 9 tak boleh 8, tak boleh 10, 9 saja. Dalam setahun 9 satu tarikh tu saja yang kita kena ada di Arafah untuk mendapatkan haji. Ya, untuk mendapatkan haji. Kita tu jadi haji. Pijak bumi tu pada tanggal 9 bulan, maka kita telah mendapat haji. Bila kita nak keluar? Kita keluar pada 8 Zulhijjah tuan-tuan. Kita keluar pada 8 hari bulan. 8 Zulhijjah tu Mekah tu punya sibuk tuan-tuan abang.
Sebab masing-masing sedang bersiap, yang nak cari bekal, yang nak simpan ayak, nak cari makanan, nak beli biskut kering, roti, ayak, mana siap tu, nak pergi Arafah tu. Ya, jadi sibuk habislah kedai-kedai runcit, kedai-kedai duk jual makanan, minuman ni semua ni memang sesak. Orang pakat nak beli bekal. 8 hari bulan Zulhijjah. Siapa yang dah pernah pergi Mekah, dia dapat bayangkan sekarang tanggal 8 tu cukuplah ya Allah, sibuk sungguh, berkeliaran tak berhenti-henti, manusia berpusu-pusu, basnya, taksinya, keretanya, vannya, ya Allah, orang-orang pekerja, peniaga-peniaga kita boleh jemaah-jemaah dengan package-package-nya pula, ya Allah. 8 hari bulan tu hari cukup sibuk di Mekah, paling kalut. Jadi kita nak keluar pada 8 hari bulan tu, kita nanti daripada rumah kita, daripada hotel kita di Mekah, kita kena bersiap-siap semua di hotel kita di Mekah lah. Itu gambaran dia. Maaf nah. Jadi makanya bagi orang yang pilih haji ifrad, dia tak gaduh nak niat dah. Pasal apa? Dia sudah berniat di miqat. Ketika masuk Mekah daripada Malaysia, penerbangan masuk Mekah, dia akan lintas melalui Kanu Manazil ataupun melalui Bir Ali. Dia sudah niat di Bir Ali. Dia kalau buat ifrad, dia niat Bir Ali haji. Kalau dia buat ifrad, dia niat di Kanu Manazil haji. Dia tak niat umrah. Itu orang yang pilih haji ifrad. Ingat lagi lah. Ingat lagi. Boleh? Jangan lupa lah. Itu penting tu. Maha penting. Bila kita bergerak, orang pilih haji ifrad, pastikan dulu jenis haji kita nak buat tu. Yang tu nombor 1. Kita kena ingat dulu. Jadi apabila kita terbang tadi ni, kapal terbang kita lalu Kanu Manazil, oleh kerana kita pilih haji ifrad, maka kita berniat haji. Pakai terus lah niat tu. Tak payah nak ulang lagi lah. Niat tu terus kita kena niat, duduk dalam pantang larang. Selagi niat tu ada dengan kita, kita terikat dengan pantang larang sampai bila? Duk kena tunggu dalam larangan tu sampai menjelang 10 Zulhijjah. Itu dia. Nampak tak? Kalau dia keluar kapal awal, sebulan kata dia keluar awal kapal awal, sebulan tu lah duk dah dengan niat sebulan tu duk pantang larang dia. Nampak tak? Kalau laki-laki duk pakai 2 helai kain tu lah. Sampailah menjelang 10 Zulhijjah baru nak boleh tahlul. Tahlul tu melepaskan pantang larang kita. Jadi halal. Tahlul tu menghalalkan semula. Makna tahlul, menghalalkan semula perkara yang diharamkan sejak dia berniat sampailah dia lakukan perkara-perkara yang menyebabkan dia boleh tahlul, keluar daripada pantang larang. Laki-laki dan perempuan sama. Ini orang buat ifrad. Jadi orang ifrad pada hari 8 Zulhijjah, dia tak payah nak kalut apalah, tak payah mandi lagi, tak payah sembahyang sunat ihram sebab dia dalam ihram dah. Nampak tak? Dia dah pakai ihram dah. Laki-laki dah pakai 2 helai kain tu dah. Jadi jadi dia tak payah duk ulang niat, tak payah duk ulang mandi. Jadi dia cuma kalut apa? Nak siap pakaian-pakaian dia, makanan-makanan, bekal-bekal ringan dia nak bawa pergi ke Arafah, yang tu saja. Orang buat haji kiran pun macam tu juga. Haji kiran pun macam tu juga. Hanya haji tamattu' saja. Orang yang pilih haji tamattu' sebab dia mari pada awal dulu ketika dia melalui Kanu Manazil ataupun Bir Ali, dia berniat umrah. Jadi bila masuk ke Mekah, dia hanya laksanakan urusan umrah. Umrah dalam 4 jam selesai. Habis umrah, dia tidak terikat apa-apa dengan hukum haji maupun hukum umrah. Dia jadi macam orang biasa, tinggal lagi duduk di Mekah, di mana tak boleh. Itu aja. Dia jadi orang Mekah sat. Penduduk Mekah sementara. Dengan budaya hidup yang biasa, dengan pakaian dia yang biasa, maka dia hanya kena tunggulah. Dia ni punya masa yang lapang dalam keadaan halal dan harus, dan sentiasalah kena rajin
ke masjid, sembahyang sunat, sembahyang jamaah, tawaf sunat, itulah kerja dia. Nampak tak? Itu dia lah. Kalau tak rajin pergi masjid, dia pergi tawaf juga, tawaf kedai. Tawaf kedai nama dia. Nampak? Ada juga orang tak rajin pergi masjid, pasal bukan kaki masjid. Nampak tak? Apa dia buat? Ni dah orang keluar pergi masjid, dia pun keluar sama. Tapi dia pergi tang lain. Nampak tak? Sembayang-sembayang dah juga, dia sembayang di luar, tak masuk masjid. Sembayang di luar. Senang nak lari tadi. Nampak tak? Jenis begitu cukup banyak. Nak buat pagi. Dah sah dah, bukan mabrur dah tu. Memang bukan mabrur. Nampak tak? Ya, tu dia. Bukan mabrur. Nanti besok mai tang bab penghabis lah itu saya tunjuk. Tanda-tanda mabrur mengikut hadis Nabi. Ya, banyak hadis-hadis Nabi yang Nabi sebut tentang haji mabrur. Haji mabrur tu macam mana? Ya. Sifat tanda orang-orang bersifat haji mabrur ni ada hadis Nabi sebut. Faham ya? Itu dia. Itu di antara yang kata tadi ni haji mabrur. Boleh. Tak apalah, yang tu kita akan sebut lah besok dalam jadual kita yang penghabis yang ke-11. Saya akan sentuh lah yang tu sikit untuk tuan-tuan tengok. Kemudian kita buat andaian dan kita guna pakai lah nanti apabila kita dah kerja haji dan balik pada Mekah. Itu sebagai contoh. Baik, sekarang kita lihat pada tanggal 8 Zulhijjah ni, orang-orang haji tamattu' dia baru nak buat haji. Hari tu buat umrah. Lah baru nak mula buat haji. Orang ni lah yang kalut kena mandi balik. Mandi semula. Mandi sunat ihram. Hari tu mandi sunat ihram juga untuk umrah. Kali ni mandi sunat ihram untuk haji pula. Nampak tak? Tu dah. Dah lepas tu mengenakan pakaian ihram. Lelaki-lelaki dengan dua helai kain, perempuan dengan pakaian khas dia lah. Mungkin berwarna putih. Tu dia. Kalau nak pakai hitam ke coklat ke gelap-gelap tu, memang itu afdal lah kalau orang perempuan. Pakai jubah lah, jubah hitam ke, jubah gelap-gelap lah, jubah hitam ke, jubah kelabu ti anjing ni lah. Macam itu ke? Itu afdal dari orang perempuan. Bukan putih bukan putih. Tapi putih ni atas, makna kata itu atas satu kaedah yang diatok oleh syekh-syekh dulu ni. Zaman kita pakai syekh, tak pakai muassasah. Zaman pakai syekh, dia suruh pakai putih lah. Pasal jemaah haji Malaysia ni tak ramai mana. Paling-paling banyak pun 3 kali kapal haji 1,500 orang. Malaysia. Daripada Malaysia 1,500 orang lebih. Satu kapal laut ada 500 orang. 3 kali kapal itu belayak, dapatlah kita 1,500. Masuk Masjidil Haram, tenggelam. Mana Siti Rahmah ni? Maka tu syekh-syekh nak cari susah. Syekh nak cari jamaah haji dia. Nak cari orang Malaysia. Syekh dia. Syekh jamaah dia. Bunyi macam syekh dulu bisa dengar. Syekh Jamal Lampung. Hak Jamal Lampung ni kalau kita tengok hari ni caterer apa nama? Caterer duk kenuri kenara ni, ya. Apa nama saya lupa nak apa. Seha, catering Seha. Kalau di pulau lah, bisa kan? Seha tu isteri daripada Jamal Lampung. Jamal Lampung ni Arab. Pipi buah Lampung pula belakang ni. Sepak salah isteri dia Seha tu orang Bukit Bertajam. Orang Bukit Bertajam, Melayu lah. Menikah untuk Arab, nampak tak? Tak ada. Jadi dia berulang balik. Dia duk kempen lah kan. Ikut lah suami dia Syekh Haji. Sama pakai ikut Jamal Lampung, nampak tak? Tu dia. Jamal Lampung punya jamaah tentulah jadi 1,500, 3-4 syekh pegang. Mungkinlah dia orang dia 500 kot. 500 di sini ramai lah. Masuk pergi di Masjidil Haram, tenggelam. Mana nak mencari syekh dia ni? Mana orang syekh? Syekh ni orang jamaah mana? Siti Rahmah semua mana? 500 itu bukan semua perempuan. Laki-laki setengah. Perempuan baru tinggal 200-300 orang. Betul tak? Lagi tenggelam. Maka tu syekh kata apa?
Ini Syekh punya jamaah semua mau pakai putih. Orang perempuan semua pakai putih. Laki-laki sudah pakai putih. Ihram. Perempuan mau pakai putih, baru Syekh boleh kenal. Nampak? Tu dekat putih merah ni. Nampak tak? Kalau tanya mana mai asal putih, tu lah dia. Pasal nak pergi beza, dia tengok punya ramai semua tu pakai hitam semua. Perempuan Arab semua pakai hitam. Ada sikit tengah putih. Yang tu orang dia. Nampak tak? Tu dia punya sebab. Yang kata Jamal Lampung tu suruh taja pakai putih, sampai hari ni jemaah haji Malaysia yang perempuan semua pakai putih. Nampak tak? Boleh faham jadilah kita kena, bila kita dah faham, senanglah kita buat perubahan, tak ada masalah. Yang hari ni kalau pakai hitam tak ada masalah. Sebab jemaah haji Malaysia ramai. 33,000. Tidak. Itu 33. Kalau dia bagi tambah lagi, dia bagi tambahan lagi 10,000 je pun 43,000. Katalah bukan betul lah. Jangan pergi kata Ustaz Hasan kata 40,000 pula. Tabung haji marah saya ni. Saya katalah jemaah haji kita 33,000 dah. Memang dia kota kita 33,000 mengikut 1% dari population kita sendirilah. Tapi Saudi kau nak bagi lagi 10,000? Muhammad Salman kau berkenan dekat Anwar Ibrahim dia bagi lagi 10,000, betul tak? Betul tak? Boleh jadi tu. Prince Muhammad Salman suka kepada kita punya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bagi tambah 10,000 lagi. Jadi 43,000. Oh, ramai lah di Malaysia. Pakai hitam tak ada masalah. Sebab hitam, gelap-gelap, perempuan pakai gelap, afdal. Sunat. Tapi pakai satu color tak gitu jangan pakai 2-3 color. Ni tak apa lah main begini. Tak gitu boleh faham ya. Kemudian kita punya telekung putih tu, belakang tu ada lambang kan, lambang Malaysia kan. Tu senang faham. Tengok tahu orang Malaysia. Yang telekung tu lah. Telekung tu kita bubuh lah lambang sikit yang belakang. Diorang kenal kita Malaysia kan. Pasal sama lagu Arab dah semua hitam. Tu kerti je lah. Faham Itu cuma sedikit budaya lah kita sebut, budaya pakaian untuk memudahkan pergerakan, memudahkan supaya dikenal kata jemaah Malaysia dah. Jadi kalau jadi apa-apa masalah, kita dapatlah kita nak kutip orang kita. Nampaklah. Di akhirat coba ramai sangat Malaysia, ramai sangat manusia entah berapa bilion yang akan berhimpun di mahsyar. Nabi nak kenal umat dia dulu nampak tak? Nabi nak kenal umat dia ke mana? Maka Nabi kata apa? Bila ambil ayat sembahyang, aku akan kenal umat aku yang mana mereka ini digelar sebagai ghuran muhajilin. Ghuran muhajilin ni seolah macam seekor kuda hitam. Kuda hitam yang duduk di kemuncak bukit. Nampak tak? Di belakang sinaran matahari yang terang. Kita duduk di bawah tengok kuda-kuda hitam tu yang berkaki putih, yang berleher putih. Nampak tak? Tu dah. Yang bermuka depan putih. Nampak tak? Maka nampak terang duduk atas bukit, culuh matahari kat belakang, dia tu kuda hitam, yang putih tu kita kenal dia tu dah. Macam tu lah Nabi kata, bahasa Arab kata kuda tu dipanggil ghuran muhajirin. Nampak tak? Aku kenal umat aku yang mana mereka ini seolah-olah ghuran muhajirin. Macam mana ghuran muhajirin? Sebab mereka mengambil wuduk, melebihkan basuhan pada muka, melebihkan basuhan pada tangan, melebihkan basuhan pada kaki. Jadi bila kita ambil wuduk tuan-tuan, wuduk basuh muka, dia nak suruh basuh lihat sekali. Nampak tak? Basuh muka, sunat basuh lihat sekali. Laki-laki perempuan. Besok ni putih, cerah, dia keluar. Nampak tak? Basuh tangan, pergi sampai separuh, 3 suku lengan. Dia mau sampai 3 suku lengan ni, kena ayak. Kaki sampai setengah putih, sampai sentuh anak anjing. Nampak tak? Itu dia panggil orang muhajirin. Nabi kata, aku kenal umat aku. Nampak tak? Faham ambil wuduk buat begitu 3 tempat ni bagi lebih sikit. Sunat, afdal. Dia kata, namanya apa? Orang muhajirin, seolah-olah kuda hitam di kemuncak bukit di siang hari, di setengah panasan matahari, kita duduk di bawah tengok, oh cantik. Nampak tak?
Dulu ada satu filem Lone Ranger. Nampak tak? Kuda hitam tu siapa naik? Tonto. Kawan Lone Ranger nama dia Tonto betul kan? Tonto kan? Tengok Tonto naik kuda apa? Kuda hitam lah. Kaki putih, nampak tak? Tu dah. Lone Ranger naik kuda putih. Saya pun tengok jangan bakal boy kan dah. Budak-budak kan, seronok tengok kan, cerita merapu. Tak apalah lah, saja kita ambil ibarat je, faham tu. Baik, sambung. Kita berada di bumi Arafah walau satu saat sekalipun dalam sebarang keadaan. Jadi makna kata pada 8 hari bulan, orang beli haji tamatuk ni, dia masa tu dia kena buat semula lah. Dia mandi tu mandi ihram untuk haji. Pakai pakaian ihram untuk haji. Dia sembahyang sunat ihram 2 rakaat untuk haji. Nampak tak? Ya. Habis 3 perkara tu dia buat. Nak keluar semua buat di bilik masing-masing lah. Di maktab hotel masing-masing lah. Kita kata hotel lah senang. Arab kata funduk. Nampak tak? Tu dia. Funduk. Tu kata pondok tu. Funduk. Sebab dulu memang masa sebelum ada hotel semua duduk di funduk. Funduk ni sekolah, madrasah. Macam kita di sini, madrasah bagi orang Melayu buat pondok di sini. Pasal dia ambil daripada Mekah. Pondok tu makna kata tempat pengajian. Sekolah pada musim haji, sekolah semua tutup. Pasal apa? Bagi jemaah haji duduk. Dulu tak ada hotel. Dulu ni, mana ada hotel? Tak ada. Kita jemaah haji kita pergi sana, semua duduk di pondok. Pondok tu, Arab kata funduk, orang putih kata hotel. Nampak tak? Pondok tu adalah sekolah-sekolah Darul Ulum dari Mekah dulu ni, sekolah-sekolah agama. Jadi orang belajar di sekolah, bila main musim haji, sekolah-sekolah semua cuti, ya. Jemaah haji lah duduk tidur dalam pondok. Nampak tak? Lepas tu duduk di mana? Tidur di pondok. Bila main baru ni boleh bawa hotel. Kerajaan Saudi baru buat hotel. Nampak? Dah kita tak hotel, dia bagi nama hotel lah. Tapi memandangkan kata dulu ni berapa pondok tu jadi maktab. 5 pondok, 6 pondok jadi satu maktab. Nampak tak? Satu maktab lebih kurang dalam 2,000 orang lah. Dulu. Sebab tu dia panggil maktab. Maktab ni sekolah juga. Nampak tak? Maktab tu sekolah juga. Jadi dulu duduk di maktab, sampailah sekarang pun duduk di hotel pun panggil maktab juga. Nampak? Tak berubah. Nampak tak? Itu cuma nak faham tu apa dia beza maktab, apa dia fondok, apa dia hotel ni tak faham tak? Jadi saya ajak ni, saya beritahu terus. Kata hotel lah senang. Dia duduk hotel lah noh. Apa duduk hotel mana? Nampak tak? Jemaah tak tanya lah ni dah pondok mana dah. Jemaah lah ni bukan tahu pondok lah. Nampak tak? Tak itu. Jadi jemaah lah ni tahu hotel. Tu tanya duduk hotel mana? Cuba tengok jemaah mana tu. Cuma hotel ni dia ada dia punya lambang, tanda lah. Dia buat tanda. Tanda tu pun dia tak buah dah. Dulu tanda buah. Nampak dia bagi satu lencana besar lah. Buah apple. Buah motan. Nampak? Kalau ni pula martun ni pun martun cangkui. Hang duk maktab mana? Maktab cangkui. Itu dia. Tak apa nak elok kan. Orang kata ambil buat orang tua budak-budak. Kalau sekolah tadika tak buat lagu tu betul tak nah? Ni orang tua buat kerja haji, bawa besar-besar lambang pistol. Pak Haji pakai lambang pistol, nampak? Dia. Pistol, hang duk maktab mana? Maktab senapang. Dia. Nampak? Hang duk maktab mana? Maktab meriam. Dia. Hoi, kacau ni. Apa pula tukar nama buah pula tak? Buah apple, buah limau, manggis. Nampak tak? Kemudian tukar pula martun. Nampak tak? Ya? Paku, nampak tak? Ketam. Allah. Nampak? Saya bawa dalam muzakarah sebut ya lah. Dia kata kita tak usah buat yang tu semua. Lambang-lambang tu ubah sikit, bagilah standard sikit lah ya. Boleh nama-nama batu delima ke, berlian ke, cantik sikit lah. Hang duduk maktab mana? Itu dia. Aku duduk maktab apa? Maktab Zamrud. Sedap sikit dengar lah.
Ni maktab Martun. Allah. Itu lah. Alhamdulillah dah berhaji, dia pun tengok lah. Ubah sikit lah. Banyak perubahan lah berlaku tu kan. Tu dia. Dia makanya tadi ni, satu maktab ada 2,000 orang lah. 5 KT. KT kapal terbang. Satu kapal terbang ada 400 orang. 5 kapal terbang ada 2,000. Di 2,000 tu dia panggil satu maktab. Maktab tu ada nombor lah. Maktab 80, maktab 81 kan. Maktab 81 ada 5 kapal terbang KT. Nampak dah? Dia pakai KT dia lah ni. KT 5, KT 6 lah. Senang lah. Hang duduk maktab mana? KT berapa? Senang. Dengar pun sedap dekat kapal terbang. Nampak lah? Boleh kan? Itu semua maklumat ni tuan-tuan dan puan-puan kena tahu jugalah. Supaya kita tahu mana punca asal dia. Tu dia. Tu. Tak itu berada di bumi Arafah, baik 8 hari bulan kita nak keluar daripada bilik sesudah kita buat 3 perkara tadi. Kita mandi, kita pakai ihram dan kita sembahyang sunat ihram 2 rakaat sebelum meninggalkan bilik kita. Mungkin bilik kita ada 5 orang, ada 6 orang. Kita nak keluar tu semua kita kena maklum lah. Ni kita nak keluar daripada bilik, kita nak turun, kita nak pergi Arafah ni, bas duduk tunggu di bawah. Jadi sekarang jangan lupa nah, saudara-saudara, sahabat aku yang satu bilik ni, seorang kena jadi kepala. Kita berniat lah, kita berniat haji. Hari ni baru kita niat haji. Dulu kita main niat umrah, lah kita niat haji. Pasal kita pilih haji tamattu. Nampak tak? Jadi nak keluar pintu, seorang tunggulah. Seorang mau tunggu di muka pintu tu. Niat. Tapi dia kena niat dulu tau. Dia lupa dulu dia pula keluar. Kacau lah. Dia mau niat dulu. Dia berdiri di pintu, dia niat. Nawatul hajja wa ahramtu bihi lillah ta'ala. Sahaja aku berniat haji. Dan berihramlah aku dengannya kerana Allah. Tup masuk di sini dah. Dekat. Dia dah. Sahabat dia keluar niat. Dengar niat tu. Baca depan dia. Nampak tak? Saya buat cara tu lah senang tuan-tuan. Kita dah hilang waswas, tak ada ragu-ragu lagi dah. Pakai suruh niat sendiri-sendiri, takut lupa pula. Tahu? Kita pun suruh dia pun berdiri di pintu tu niat. Aku tak niat lagu Arab, niat lagu Melayu. Lagu Melayu pun boleh. Saja aku berniat haji, aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Nampak tak? Mai seorang lagi keluar tak? Aku nak buat haji kerana Allah. Boleh. Aku nak kerja haji kerana Allah. Boleh. Nampak tak? Aku nak naik haji. Naik haji tak boleh. Patah balik. Naik kuat terbang boleh. Nampak tak? Kena niat pula. Jangan naik haji, jangan lah. Bukan naik haji tau. Niat haji. Tu kena faham tu lah. Kita tunjuk cara. Baik. Boleh niat. Cara mana? Cara Melayu. Cara mana boleh? Aku berniat haji kerana Allah. Aku nak mengerjakan haji kerana Allah. Aku nak melakukan haji kerana Allah. Ya, aku nak mengerjakan haji kerana Allah. Aku nak menunaikan ibadat haji kerana Allah. Boleh. Niat-niat tu semua boleh. Nampak tak? Boleh berlaku. Jadi 5 orang atau 6 orang dah niat, kita turun tangga, kita masuk pergi tunggu di lobi, tak ada masalah. Elok lagi sekali. Apabila sudah ada orang pun di lobi, nampak tak? Duduk tunggu bas mai. Yang ni guru-guru agama ambil kerja lah. Guru-guru agama ambil kerja. Kita keluar, kita kena pastikan jemaah semua ada di lobi sekarang ni, kita akan bergerak ke Arafah. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan, bakal haji sekarang, hendaklah berniat haji sekarang. Mai kita berniat ramai-ramai. Tu dia, nampak tak? Dia turun pimpin lah. Ini guru agama ambil kerja lah. Pimpin ramai-ramai. Tak ada masalah. Bukan niat atas niat 3-4 kali bukan salah. Tak salah. Niat 3-4 kali tak ada masalah. Yang penting jangan niat. Tak boleh niat. Yang tu tak mau. Jadi maka semua berpakat sekali-kali. Semua pakai ikut niat. Kita baca Arab sekali. Baca hak Melayu sekali. Semua pakai ikut niat tibah. Nampak tak? Tu. Lagi nak pasti. Saya nanti niat tibah tu saya. Orang ni tak peduli lah. Kita ugur agama. Niat tibah. Bah yang saya tugas. Saya kena bawa. Bah tu saya ada dalam bah tu. Semua jemaah haji dalam bah ni semua sudah berniat ke belum? Kalau belum niat sekarang dalam bah, nampak tak? Nampak tak? Niat tu kena diniat di mana-mana dalam kawasan tanah haram lah. Selagi duduk dalam kawasan tanah haram, dia boleh niat lagi. Katalah dia terlupa niat-niat di hotel, terlupa niat dalam bah. Bah duduk berjalan dah. Tapi bah tu berjalan masih dalam kawasan daerah tanah haram Mekah. Tanah haram. Sebab ada tanah halal tau. Jaga baik.
Ada tanah halal. Dia tidak boleh berniat haji di dalam tanah halal, tak boleh. Dia kena niat haji dalam tanah haram. Itu syarat tu. Kena faham tu. Jadi selagi bah itu duduk melilau, duduk berjalan nak pergi ke Arafah, dia masih berada dalam kawasan tanah haram, orang yang terlupa niat boleh niat lagi. Nampak tak? Bila dah masuk tanah halal, Arafah tu tanah halal, baru teringat nak niat, dia wajib kena niat juga dan wajib kena bayar dam. Tu dia. Nampak? Sekok kambing. Tu kena jaga tu nah. Itu bab niat tu. Kita kaitkan dengan niat tadi. Macam mana tuan-tuan? Jelas tak? Terang tak? Lepas tu, apabila kita sudah berniat, apa kita buat? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bacalah lagu tu. Bacalah kerap-kerap, banyak-banyak, sendiri-sendirilah, tak payah tunggu berkumpulan. Ini pun kita kena ubah budaya tu. Budaya tu memang tiap-tiap tahun macam tu. Kena ada satu tekong pula bawa, baru yang lain nak ikut. Tak ada tekong tu, semua pakai diam sampai habis. Nampak tak? Tak betul. Antara tanda-tanda mabrur. Tu mabrur yang tadi kita kait tadi. Ni kena sebut awal. Antara tanda-tanda mabrur, orang tu haji dia mabrur, tandanya dia akan sentiasa meninggikan suara dalam talbiyah. Nampak? Dan menumpahkan darah korban. Orang mabrur kena buat korban. Tiap-tiap tahun kena buat. Nampak tak? Orang dah balik Mekah, haji. Tiap-tiap tahun dia kena buat korban. Kalau dia mampulah. Tak mampu tak payahlah. Ada mampu, dia kena buat korban tiap-tiap tahun. Baru mabrur. Itu dia. Nampak tak? Bukan sekali korban di Mekah ada. Menumpahkan darah korban ni makna kita setiap tahun. Sampainya musim korban, dia akan korban. Kok mana pun bagi jadi. Aku nak masuk syekh. Nampak tak? Hari ni pula kita buat mana kita buat secara simpanan ansuran. Setiap bulan potong. Setiap bulan saya bayar. Kalau kata 1,000 kata korban kita buat ni 4,000 dah. Korban ni kan, tu dah, tinggilah. Sekok, lembu pun mau 4,000 lebih lah ni, 5,000, 6,000 lebih lah ni. Korban tinggilah, 700, 800 seorang, kan? Kalau dia kata 1,000, dah katalah 1,000 buat satu share. Takkan sebulan 100 tak boleh kot Boleh tahu kita makan pagi pun RM50 setiap hari kalau kira makan keluarga duk makan pagi lekeh-lekeh pun mau RM30-40 satu kepala kena RM15 nak makan pagi kalau bang satu keluarga tu ada 5 orang nampak dah RM70 RM80 pagi je makan. Apa nak gaduh kalau sekali potong 100 tak boleh? Allah boleh. Orang Malaysia semua boleh belakang. Nampak? Haru pun boleh, hak celawa pun boleh, hak garu pun boleh, hak tak garu pun boleh. Nampak? Semua boleh. Nampak tak? Apa nak gaduh? Jadi maka tu kita ambil kira, makanya kita buatlah korban. Itu tanda orang mabrur. Ni balik Mekah haji tak mau buat korban, berkira. Nampak tak? Mabrur macam mana? Yang penting dalam talbiyah tu kita angkat seorang. Jangan tunggu ada tekong nak bawa baru kita sendiri bertanggungjawab haji kita punya. Kita yang niat, kita bertanggungjawab haji untuk diri kita, kita sendiri kena talbiyah. Talbiyah pelan-pelan lah, tak payah angkat suara lah tinggi-tinggi, kita dengar sudahlah. Kadang-kadang kita segan nak angkat tinggi-tinggi sampai takut bunyi lakar-lakar tu kalah tu banyak sangat. Nampak tak Nampak tu takut pergi keluar kalah jengking di belakang kata orang salah-salah sebut kan labbaik Allahumma labbaik dia nak keluar tu labbaik la syarika lak atas tu syarika lak labut ni kalang kabut ni nampak tak gitu kacau lah yang tu gamak malu tu kot buat pelan-pelan kita seorang dengar sudah salah pun kita sendiri tahu kita tak betul senang kan
Duk tunggu orang nak tunggu pakai tidak. Tidak nah. Tu saya suka bila kuliah kita khusus kita buat hari ni kita tak talbiah tadi. Mari kita talbiah balik boleh? Tak payah tunjuklah. Ikutlah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Tu dia. Ada satu tahun tu saya antara dalam baih tu lah. Baih tu saya duduk ada dalam baih tu. Tapi saya duduk belakang. Saya duduk depan. Bila baih tu bergerak, saya di talbiah yang ikut. Tapi kali ni saya tak talbiah, ada orang depan talbiah. Dia mula tekong. Semua pakai ikut. Oh, talbiah dia special. Macam kita talbiah tadi. Nampak tak? No? Saya pun tertanya-tanya juga. Hebat dia ni. No? Berani. Lepas dia tidak ada bimbang sebab dia tahu dia boleh lafaz dengan betul. Dan dia boleh baca dengan betul. Nampak tak? No, talbiah depan semua pakai ikut. Saya pun ikut ni. Tu. Sampailah dia punya talbiah tu. Sampai ke Arafah. Baru saya jumpa dah. Saya kata, bagus talbiah. Ustaz lah ajak saya talbiah. Saya kursus haji Sebarang Jaya. Tu dia. Kursus haji Sebarang Jaya. Macam ni ya. Tiap-tiap kali sebelum mula kursus, kita buat talbiah. Rupanya tu dia. Turun pergi kat seorang. Nampak tak? No? Tu dia. Nampak tak? Walaupun dalam bahas tu, jemaah haji seluruh Malaysia. Package seluruh Malaysia. Semua negeri ada dalam tu. Tapi yang mau talbiah tu, yang berani mula talbiah tu, rupanya orang Pulau Pinang. Orang yang kursus dengan saat di Masjid Sebarang Jaya. Itu dia cerita dia nak. Kita nak dulu tu. Besok tuan-tuan ni akan jadi tekor. Dalam bahas lah. Muslimah angkat suara sikit tak apa tinggi. Tidak ada masalah. Aurat bukan suara. Depan ni suara bukan tak masuk aurat. Tidak. Habis dia aurat pun aurat yang paling ringan. Kalau tidak tak boleh musabaqah. Orang perempuan tak boleh musabaqah lah. Tidak. Baik. Pada Demi Arafah, pada 8 hari bulan kita pun bergerak, 8 Zulhijjah. Jadi kita pun keluarlah dengan talbiah sampailah kita nanti di Arafah. Mungkin kita sampai petang, kalau kita bergerak pagi daripada Mekah, kita akan sampai tengah hari ataupun petang. Kira-kira perjalanan tu menempuh lebih kurang dalam 2 jam saja. Tapi oleh kerana hari itu pergerakan bas seluruh Mekah keluar serentak. Nampak tak? Ribu-ribu bas, bukan ratus ribu. Ribu-ribu bas. Nampak tak? Yang nak keluar daripada Mekah tu nak pergi ke Arafah tu. Maka tu ini atas kecekapan driver lah. Nampak tak? Driver tu punya cekap nak bawa tu. Maka jemaah boleh sampai. Kalau makna kata adalah kita punya kemudahan tu dengan driver dia yang bijak bawa cerita ni, kita boleh sampai awal lah. 2 jam, 3 jam boleh sampai. Ada orang 1 hari. Ada orang besok ukur baru sampai. Malam duduk atas bas lagi. Keluar pagi. Pagi ni keluar. Besok tengah hari baru sampai. Itu dia. Makna kata kadang tu driver tu tak cakap. Kerap kali driver musim haji ni dia bawa daripada luar. Bukan driver tempatan. Driver luar ni dia jangan sekali-sekala dia mari. Nampak tak? Jadi tak begitu cekap lah. Tidak begitu biasa. Dengan keadaan di Mekah tu mungkin berlakulah tergendalaan, kelewatan dan bagai-bagai lah. Itu di antaranya. Baik. Jadi makanya apa yang boleh kita faham di sini, kita sampai di Arafah mungkin malam 9. Besok tu kita sampai malam. Nampak tak? Sampai malam tuan-tuan tidur. Sampai malam tidur cukup-cukup. Bagi siapa yang biasa bangun malam tahajud, bangunlah buat tahajud. Macam biasalah. Orang yang jenis duduk tidur tu tak kerti tahajud, dia ada tidak pun terkejut. Jenis itu tidur puas-puas. Kita kena ada
kita kena ada cukup kekuatan tenaga. Tidur tu satu tenaga, vitamin tau kan? Vitamin maya dia panggil. Nah, bila kita tidur, kita dapat vitamin maya, besok kita akan jadi segar, kuat, insya-Allah. Kita dapat wukuf di Arafah pada tanggal 9 dalam keadaan sentiasa terjaga. Tu kita buat betul lah. Jadi jangan kalut balik-balik sampai-sampai tu buka Quran baca yang tu sibuk kalut sangat dia tu nak baca nak ibadat kan. Tak payah. Sampai malam 9 tu kita berehat betul-betul dalam kemah kita, tidur elok-elok. Ya. Depa makan mungkin kita tak dapat lagi lah makan malam tu. Pasal depa ni baru tukang-tukang masak pun baru mai, baru susun periuk, nampak tak ya? Jadi kita kena bawa bekal sendiri tu, bawa lah roti-roti kering ke apa sikit lebih kurang lah, ayak-ayak buat kita sendirilah makan untuk malam tu. Besok 9 pagi breakfast tu baru ada makan, nampak tak? Makan pagi tu insya-Allah barulah kita dapat makan, disediakan pihak muassasah. Arafah, Muzdalifah, Mina ditanggung 100% oleh pihak muassasah. Bukan tabung haji tabung haji tak. Ya. Pagi makan pagi, makan tengah hari, makan malam di Arafah, di Muzdalifah, Mina. Muzdalifah tak ada makan lah. Muzdalifah tak ada makan langsung. Tak ada langsung. Tak ada jenis ayak teh, ayak kosong, tak ada. Kita sendiri kena bawa bekal untuk Muzdalifah. Pasal Muzdalifah tak lama. Muzdalifah ni kita singgah sat ya. Ada singgah 2 jam, ada singgah 3 jam, ada singgah 4 jam, ikut undi lah. Undi ketua maktab kita pergi cabut undi, dia cabut undi awal dapat kenderaan awal, giliran awal. Kita tak duduk lama lah Muzdalifah, mungkin 1 jam kita dah boleh berangkat. Mungkin 2 jam kita dah boleh berangkat. Cabut nombor giliran, nombor besar, kena tunggu sampai pagi Jadi kita tak ada makan di Muzdalifah, tak ada. Yang ada pun bilik ayak lah. Yang tu yang ada di Muzdalifah. Di Mina kita akan duduk 10, 11, 12, 13. 4 hari ni makan minum kita ditanggung 100% oleh pihak muassasah. Nampak tak ya? Suka tak suka kita kena sesah. Itu dia. Nampak tak? Tak boleh faham ambil. Jadi maknanya kita tak ada pilih lah. Dia pemasak secara kontan yang ramai masak kan apa dia masak bangla masak Indon kan pakai macam masak tak tu halal lah, kita kata kita kena terima makanlah dah, sudi sedia dan redha lah abang kita nak buat ibadat je bukan apa boleh lah dia kata tadi ni. Kemudian di Mina ada lah, di luar tu ada jual, ada gerai-gerai jual juga makanan-makanan luar, kita boleh lah pergi beli makan, tak ada masalah. Jadi pentingnya pada hari Arafah tu kita kena ada di Arafah 100%. Kita cuba jangan tidur lah. Mulai pada masuk Zuhur, dia akan mula-mula nak masuk Zuhur tu, sebelum masuk Zuhur, nampak tak? Dia akan khutbah akan bermula. Khutbah Arafah akan bermula sebelum azan, sebelum masuk waktu. Khutbah Arafah akan bermula sebelum masuk waktu. Lebih kurang setengah khutbah lah, khutbah yang pertama. Elok-elok dia lalu khutbah yang pertama, baru masuk waktu azan. Azan betul lah, azan Zuhur. Bila azan, khatib akan duduk di antara khutbah, duduk sat macam biasalah. Khatib akan bangun balik, azan duduk sambung berjalan, khatib akan baca khutbah yang kedua. Elok-elok habis khutbah kedua, azan pun habis. Nampak tak? Dia pelik sikit. Khutbah Arafah dia baca khutbah sebelum masuk waktu. Tapi dia baca hak sikit je lah, dia ambil khutbah mula dia agak-agak dalam 10 minit sebelum masuk waktu, khatib akan baca khutbah. Nampak saya dah bekerja tu, kena tugas. Elok-elok habis satu khutbah, azan masuk waktu, kita agak-agak lah anggaran dia, bunyi azan Arafah bunyi. Azan waktu masuk, bila masuk azan, saya duduk antara 2 khutbah, bangun, saya akan baca khutbah. Azan dia bunyi, khutbah saya baca. Pum baca. Habis khutbah, habis azan, kita akan sembahyang sunat dulu. Sembahyang sunat qabliyah Zuhur. Nampak tak? Sembahyang sunat qabliyah Zuhur. Buatlah 2 ke 4 ikutlah kita punya kebiasaan lah. 4 ke 2,
Kalau boleh buat 4 lah baik, ya, 4 rakaat sebelum Zuhur, ya. Habis tu akan diqamat, maka sembahyang berjamaah seramai-ramai di Arafah mengikut maktab masing-masing lah. Bukan seluruh semua serentak dah, ya. Masing-masing imam lah, masing-masing punya kemah. Kita punya maktab, ada kemah kita, ada surau kita. Jadi kita akan ikut semua, angkatlah kain tabir ni, kita angkat supaya kita dapat tengok jemaah bersambung sampai ke surau. Sembayanglah Zuhur beramai-ramai. Sembayang secara jamak takdim. Jadi kita sembayang Zuhur dulu, kemudian qamat, sembayang asar pula. Tapi jamak saja, jamak takdim dia panggil. Ya. Jamak takdim. Bukan qasar, ya. Tidak ada qasar, jamak takdim. Kita sembahyang jamak secara Zuhur 4, qamat sambung dengan asar 4. Habis tu bebas. Zikir kita zikir sendirilah. Zikirlah sendiri, nampak tak? Tengah-tengah duduk zikir tu, makanan yang bahan tak mai lah, makanan tengah hari. Nampak tak? Tu nak? Tu dia lah. Jadi siapa nak makan, makan. Siapa nak terus zikir, zikir. Ya? Zikirlah, zikir terus sampai maghrib. Sebab asar kita dah sembahyang dah, jamak takdim. Jadi kita tak perlu lagi lah nak laksanakan asar. Nampak tak? Tinggal waktu asar, bila masuk waktu asar, kita pun ada azan lagi. Nanti ada azan lagi sekali. Tapi orang ada tak mau buat jamak takdim, tak mau jamak takdim. Dia nak sembahyang secara maktubah, mengikut tunai pada waktu. Boleh juga. Dia sembahyang Zuhur saja, saat ni dia tak mau buat jamak, boleh. Dia bukan perkara wajib, harus jamak. Bukan wajib kena jamak, harus jamak. Nak memudahkan bagi jemaah, sebab kita dalam gerakan dalam musafir. Itu kemudahan sajalah yang disuruh jemaah tu. Dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat, satu apa kita boleh buat. Jadi makanya bila kita dah masuk waktu asar tu, kita orang bagi sembahyang jamak takdim tadi, dia tak perlu lagi lah sembahyang asar. Jadi dia nak buat apa? Waktu asar tu kita keluar, suar lagi kepala bagi kena matahari. Bagi kena matahari lah kepala kita. Tak payah naik bukit, cari bukit naik, tak payah jangan ikut orang. Orang kata pergi cari bukit-bukit, nampak dah. Tak payahlah. Kita keluar pada kemah, kena matahari, kepala kita terdedah langit, kita pun berdoa. Masa tu mustajab doa. Mustajab doa, nampak dah. Mintalah apa-apa doa dunia akhirat, apa-apa doa yang tuan-tuan ada hajat nak minta, tuan-tuan mintalah, ya. Tang ni lah mungkin kita boleh tunai hajat sahabat-sahabat kita masa kita nak berangkat tu. Dia pun minta tolong ni, hang nak pergi Mekah, hang tolong doa kat aku Ustaz nah. Nampak dah aku duk kena penyakit bisui ni tak berhenti, ya tak. Tiap-tiap minggu duk kena bisui, nampak. Hang tolong doa bagi hilang tak bisui aku ni. Kena minta tu dia minta lah. Kita tak payah pergi abang kat Tuhan besok, ya Allah sembuhlah bisui dia, tak payah. Kalau main 10 orang begitu habis boleh. Ada hajat lah macam tu, ni tolong tak minta doa. Anak kucing saya duduk sakit teruk, nampak, minta bagi sembuh sikit lah kucing ni. Tapi tu kan ada juga dia beli kucing tu 14,000 punya cerdik, dia beli kucing, nampak kucing sakit, nampak tak? Saya pergi tengok kucing ni tak boleh buat apa, duduk melengung. 14,000 tu boleh tangkap tikus bagus kan? Tak juga. Terus saya pergi tengok kucing tu, macam mana hebat sangat. Suruh saya berdoa, dia Mekah tu dah. Saya tolong doa tak sakit, saya beli mahal Ustaz 14,000 ni, nampak. Hang dah bodoh tengah aku nak bodoh ya kot. Dia tak payah. Tapi saya pibut lagi, ya Allah, banyak macam-macam doa dia minta, ya Allah, dia titip kat aku, suruh minta mohon kepadamu kerana dia yakin hari ini adalah mustajab doa, dan engkau buka, engkau lah pemurah di hari ini, mengkabul semua hajat doa hamba-hambamu. Makbulah doa depa, ya Allah, yang mana depa minta engkau mengetahui sangat. Habis cakap tu. Kalau baik bagi dunia depa, baik bagi diri depa, baik bagi agama depa, baik bagi akhirat depa, bagilah kat depa. Kalau tak baik bagi diri depa, tak baik bagi dunia depa, tak baik bagi agama depa, tak baik bagi akhirat depa, engkau tukar ganti bagi yang baik. Boleh tak?
Masuk kemah, duduk seorang habis. Berapa minit Tak sampai 5 minit tu dia. Kalau nak baca doa masing-masing, saya tak boleh masuk kemah. Sampai ke malam dia tunggu. InsyaAllah kita berehat dulu. Kita minum air sikit. Kita berehat dulu lah. Belikan silakan insyaAllah.